Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarga, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung balik pembacaan kitab hikam kita, Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan kita sampai kepada matan yang ke-14 dan kita sampai kepada muka surat yang ke-10. Namun sebelum kita masuk pada matan yang 14 ini, ada sedikit lagi yang kita nak sambung yang kemarin, yang kita tinggal sedikit. Jadi kemarin tu kita membicarakan mengenai perjalanan mata hati. Maka kata pengarang kitab kita ini, dia kata yang pertama, macam mana kamu nak nak berjalan kepada Allah, bagaimana nak hati kamu nak bercahaya, sedangkan di dalam hati kamu itu ada dunia yang kamu memikirkannya, yang banyak kamu fikir dunia. Dan bagaimana kamu nak berjalan kepada Allah, sedangkan kamu masih lagi duduk terikat dengan nafsu syahwat kamu. Dan bagaimana kamu nak masuk ke dalam ke hadrat Allah Ta'ala, sedangkan kamu masih lagi tidak menyucikan daripada janabah kelalaian kamu. Dan bagaimana kamu nak memahami rahsia Allah Ta'ala. Daya keempat, am kaifa yauju an yafhama daqaiqa asrari wa huwa lam yatub min hafwatihi. Atau betapa diharap akan segala seni-seni rahsia. Bagaimana kamu mengharapkan, yakni memahami rahsia-rahsia Allah. Seni-seni ni yakni rahsia Allah. Bagaimana diharapkan kamu nak memahami rahsia-rahsia Allah Ta'ala, padahal tiada taubat daripada segala tergelincirnya, padahal kamu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikatakan bahawa kalau kamu tidak bertaubat, bagaimana kamu nak memahami ilmu-ilmu Allah, rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni jangan harap faham akan segala seni-seni rahsia. Jangan harap kamu akan dapat memahami ilmu-ilmu Allah bagi orang yang tiada taubat daripada kesalahan. Dan kalau kamu tidak bertaubat daripada kesalahan, kamu tidak akan dapat memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dikatakan bahawa al-ilmu itu nurun la yuhda lil asi. Ilmu itulah cahaya yang dicampakkan ke dalam hati manusia. Ini kata-kata al-Imam Syafi'i. Ketika mana Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya, syaqautu ila waqi' an su'i hifzi. Aku mengadu kepada waqi' guru aku tentang buruknya hafalan aku. Wa arsyadani ila tauqi ma'asi. Maka guru aku menunjukkan kepada aku agar meninggalkan maksiat. Fa inna ilma nurun, kerana sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Dan ilmu Allah Ta'ala itu tidak mendapat petunjuk kepada orang yang melakukan maksiat. Maka bagaimana kamu nak memahami ilmu Allah sedangkan kamu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa jangan harap kamu memahami kecuali memahami ilmu-ilmu Allah dalam keadaan kamu tidak bertaubat daripada kesalahan. Betapa faham kepada asrar mulki wal malakut. Bagaimana kamu nak memahami
rahsia-rahsia mulki, alam yang dilihat oleh mata kasar dan juga alam malakut yang tidak dilihat oleh mata kasar. Kamu tidak akan dapat memahami. Kerana apa? Kerana masih lagi dalam keadaan penuh dengan dosa-dosa yang tidak ditaubatkan. Orang yang telah turun daripada syurga tempat jaga kepada bumi yang telah lupa. Seperti orang yang turun daripada syurga pergi kepada bumi tempat lupa. Maka sesungguhnya kenapa dikatakan begitu? Sebenarnya di dalam hati kita ini ada rahsia Allah Ta'ala simpan. Dalam hati kita ini ada rahsia Allah yang Allah Ta'ala simpan. Dan kita datang sebenarnya dalam keadaan fitrah, bukan dalam keadaan dipenuhi dosa. Jadi setelah kita ini maknanya diberi akal nafsu, akhirnya kita bergelumang dengan dosa. Sedangkan kamu daripada tempat yang suci, tapi kamu turun pergi kepada tempat yang kotor dengan dosa-dosa. Maka demikian diberi gambaran, yakni kamu ini turun daripada syurga tempat jaga kepada bumi tempat lupa. Dan betapa taubat daripada kesalahan orang yang ditawan oleh syahwatnya. Bagaimana orang itu bertaubat daripada dosa sedangkan dia ini ditawan oleh nafsunya. Dan kata Syekh Sazili radhiyallahu anhu, bermula bersahabat serta Allah itu yakni berdampingan dengan Allah. Bersahabat dengan Allah yakni mereka berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan meninggalkan segala syahwat. Macam mana kamu nak bersahabat dengan Allah? Bagaimana kamu ingin berdampingan dengan Allah? Maka berdampingan dengan Allah Ta'ala itu adalah dengan meninggalkan akan nafsu, meninggalkan akan syahwat tadi. Jadi bila meninggalkan akan nafsu, syahwatnya itu, maka dia akan berdampingan dengan Allah. Tetapi kalau dia mengikuti nafsu, dia akan menjadi hamba kepada nafsu dan dia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu tidak akan sampai kepada Allah. Kamu tidak akan dapat berdampingan dengan Allah, tidak akan dapat bersahabat dengan Allah selagi mana kamu tidak meninggalkan akan syahwatnya. Syahwat kamu yakni akan nafsu kamu, keinginan kamu. Dan tiada sampai hamba itu kepada Tuhannya serta syahwat. Tidak akan sampai seseorang itu, tidak akan sampai seseorang itu kepada Allah Ta'ala dalam keadaan masih lagi mengikut nafsunya, mengikut syahwatnya, daripada segala syahwat, daripada segala keinginan nafsunya. Jadi selagi mana dia maknanya mengikuti akan kehendak nafsunya, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Jadi kita kadang-kadang tertanya-tanya, kenapa kita lalai kepada Allah? Kenapa kita tidak usul, tidak sampai kepada Allah? Kenapa hati kita lalai? Jawapannya kerana kita tidak bersihkan betul-betul hati kita kepada Allah Ta'ala, dan hati kita sebenarnya dibelit ataupun terikat dengan nafsu. Maka tiada iradah daripada segala iradatnya, maka tidak ada kehendak kecuali daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu kita kena banyak berdoa kepada Allah. Di antara doa yang dianjurkan oleh ulama antaranya, Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada kamu taubat nasuha dan berterusan di dalam taubat nasuha itu. Maka dikatakan bahawa seseorang itu tidak akan sampai pada Allah. Kamu tidak akan jadi orang soleh, kamu tidak akan termasuk orang yang taat kepada Allah selagi mana kamu menuruti akan hawa nafsu kamu. Maka kamu tidak akan dapat faham juga ilmu Allah. Ilmu Allah Ta'ala ini tidak lekat kepada ahli maksiat. Ilmu Allah Ta'ala ini duduk pada hati-hati orang-orang yang soleh. Maka murad ataupun maksud daripada faham itu, maksud daripada memahami ilmu Allah Ta'ala, maksud daripada memahami kedalaman rahsia-rahsia Allah Ta'ala itu apa dia? Iaitu nur yang naqas, yang tercatat, yang terlekat di dalam zihin, di dalam hati kamu, di dalam fikiran kamu, dalam akal kamu. Maka itulah ilmu yang dikhendaki. Ilmu itulah cahaya. Jadi ilmu ini kata ulama, laisa ilma
laisa ilmu bi kasratil qiraah, laisa bi kasrati bi kasrati qiraah ataupun riwayah dirayah, walakin ilma nurun yaghzibuhu Allah fi qulubihim. Bukanlah ilmu tu kerana kamu pandai bercakap, tidak. Bukan ilmu kerana kamu pandai, kamu banyak membaca atau banyak kajian, banyak huraian, tetapi ilmu adalah cahaya yang dicampakkan di dalam hati. Apabila seorang itu diberi oleh Allah Ta'ala akan ilmu dalam hatinya, itu ilmu yang bermanfaat, dalam hatinya ada cahaya. Maka bila dalam hatinya ada cahaya, maka ketika itu bila hati sudah bercahaya, maka membawa kepada dia mudah beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka seorang itu tidak akan dapat berdampingan dengan Allah, hati mereka tidak akan bercahaya selagi mana ada dunia, dan dia tidak akan dapat berdampingan dengan Allah selagi mana mengikuti akan hawa nafsu, dan juga dia juga tidak akan dapat berjalan kepada Allah Ta'ala selagi mana terikat dengan nafsu, dan dia tidak akan dapat masuk kepada Allah Ta'ala selagi mana dia tidak bersihkan daripada segala kotoran dosa, dan dia tidak akan dapat memahami ilmu Allah Ta'ala selagi mana dia tidak bertaubat daripada segala dosa. Maka para jemaah sekalian, kita semua ahli dosa, banyak berdosa. Saya adalah orang yang banyak melakukan dosa, saya dan kamu ada pernah melakukan dosa-dosa. Maka hendaklah kita kembali kepada Allah Ta'ala, menyucikan hati kita. Lalu dikatakan lagi, bermula bersahabat dengan Allah Ta'ala, kata Syekh Abu Hasan Syadzili, iaitu dengan meninggalkan segala syahwat, dan tiada sampai hamba itu kepada Tuhannya serta syahwat. Kamu tidak akan sampai kepada Allah dalam keadaan kamu mengikuti nafsu kamu, dan daripada segala syahwat, dan tiada iradah daripada segala iradah. Maka selagi mana kamu mengikut kehendak kamu, tidak akan sampai kecuali kamu mengikut akan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dimasukkan faham ilmu tadi, kamu tidak akan dapat faham, yakni kamu tidak akan dicampakkan oleh Allah Ta'ala dalam hati kamu ilmu. Ilmu tak kala sudah suci tempat itu daripada hukum haram, kecuali tak kala kamu Allah Ta'ala akan campakkan nur di dalam hati kamu, tak kala setelah suci daripada hukum haram. Apa makna haram itu? Haram itu adalah maknanya perbezaan, ataupun pemisahan, telah berpisah. Selagi mana kamu tidak berpisahkan nafsu dalam diri kamu, kamu tak pisahkan nafsu, kamu tak pisahkan syahwat, kamu tidak pisahkan keinginan-keinginan yang melalaikan kamu, selagi itu kamu tidak dapat nur dalam hati kamu. Tetapi apabila sahaja kamu ini berjaya, maknanya memfarakkan, meninggalkan, memisahkan daripada nafsu kamu, meninggalkan daripada syahwat kamu, meninggalkan daripada kelalaian kamu, ketika itu Allah Ta'ala akan campakkan nur di dalam hati kamu. Bila dicampakkan nur dalam hati, menyebabkan seseorang itu kalamnya hikmah, akhlaknya mulia, tubuhnya ringan beribadat, hatinya hidup berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan farak itu, iaitu apa makna farak itu? Iaitu yang dibangsakan kepadamu apabila engkau ikhlas. Farak itu yakni kita pisahkan, kita hilangkan, kamu akan dapat hilangkan nafsu, syahwat, keinginan, maknanya dunia dan seumpamanya itu, kamu dapat tinggalkan dalam keadaan kamu benar-benar ikhlas. Kalau kita ikhlas nak meninggalkan maksiat, kalau kita ikhlas nak melakukan amal ibadat, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberi pertolongan kepada kita dalam melakukan ibadah kepada Dia. Maka dikatakan lagi, dan maka apabila engkau ikhlas dalam daripada makam farak tadi, untuk kamu nak farak tadi, kamu nak pisahkan, kamu nak asingkan daripada nafsu tadi, hendaklah kamu ini mesti ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kenapa tinggal maksiat? Kerana Allah, bukan kerana malu kau orang.
Kenapa meninggalkan maksiat? Kerana merasa bersalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana maknanya kalau saya buat maksiat, jadi orang tak akan tolong saya, orang benci saya. Itu masih lagi makhluk. Tapi kerana Allah, kerana tidak mahu dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, tidak mahu dijauhkan oleh Allah Ta'ala, maka sekiranya seseorang itu benar-benar ikhlas, ketika mana dia ingin farakkan, dia ingin pisahkan segala yang melekat di dalam hatinya tadi, sehinggalah dia kepada maqam jamak. Maqam jamak ialah maqam berhimpun hatinya dengan Allah. Hati boleh berhimpun dengan Allah. Apa maksudnya? Menyebabkan dia sentiasa memandang Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, dan seandainya kamu tidak melihat Allah, ketahuilah Allah itu melihat akan kamu. Maka dikatakan bahawa apabila seseorang tadi sudah jamak, apa makna jamak? Yakni berhimpun hatinya dengan Allah, dan engkau nazar kepada hak Adam. Hak Adam ni tiada. Maka dikatakan bahawa engkau memandang kepada kamu ini tidak ada. Tidak ada, yang ada hanya Allah Ta'ala saja. Atau kepada segala halmu ini, segala keadaan kamu hanya melihat Allah, tidak ada daripada kamu. Tidak ada kebijakan kamu, tidak ada kehebatan kamu, tidak ada, semua tidak ada. Yang ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga seseorang itu benar-benar merasakan di dalam hati dia sudah tidak ada daya upaya. Kalau dia boleh melakukan ibadat dengan pertolongan Allah, kalau dia mampu meninggalkan maksiat dengan pertolongan Allah Ta'ala, bukan dengan ilmunya, bukan dengan sifat sihatnya, bukan dengan sifat gagahnya. Dia ini dengan arti kata bahawa dia ini berjaya meninggalkan akan maksiat tadi dalam keadaan dan mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adalah yang demikian itu kesalahan yang menepati padamu faham akan daqaiq asrar. Apabila kalaulah andai kata kamu hanya melihat kepada diri kamu, hanya melihat kepada diri kamu sahaja, maka itulah kesalahan yang dilakukan. Sebab itu kita ini tidak ada apa-apa sebenarnya, semuanya milik Allah. Sehingga kita kena rasakan dengan perjalanan zikrullah, perjalanan taubat kepada Allah, sehingga kita dapat merasakan bahawa tidak ada sesuatu pun daripada kita, semuanya datang daripada Allah. Bila melihat semuanya datang kepada Allah Ta'ala, maka di situ tidak ada ujub, tidak ada takabur, tidak ada rasa sombong diri. Yang ada hanya sifat tawaduk, dan juga yang ada hanya sifat maknanya pasrah, menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan lagi, inilah sesuatu yang telah menyebutkan muallaf pengarang kitab kita akan segala lawanannya itu tiada dapat berhimpun. Maka muallif memberitahu maknanya tidak akan berhimpun benda yang berlawanan. Macam mana benda yang berlawanan? Boleh berhimpun tak timur dan barat? Tidak boleh. Boleh berhimpun tak malam dan siang? Tidak boleh berhimpun. Mana boleh satu hari itu, satu masa itulah malam, itulah siang. Kalau datang siang, malam tidak ada. Kalau datang malam, siang tidak ada. Kalau kamu di timur, kamu tidak di barat. Kalau kamu di barat, tidak di timur. Mana boleh berhimpun? Maka kalau begitu kamu faham tidak boleh berhimpun, maka demikianlah kamu dengan Allah. Tidak boleh berhimpun. Kamu ini hati bercahaya, tak berhimpun dengan cinta kepada dunia. Tidak akan berhimpun. Tidak akan berhimpun kamu ini berjalan dengan Allah dalam keadaan mengikuti nafsu. Tidak akan berhimpun kamu ini masuk kepada Allah Ta'ala dalam keadaan hati kamu lalai. Tidak akan berhimpun kamu ini kepada Allah Ta'ala dengan memahami ilmu Allah Ta'ala dalam keadaan kamu tidak bertaubat kepada Allah. Mana mungkin maksiat berhimpun dengan taat. Mana mungkin seseorang itu duduk bersama
nama Allah, maknanya dalam keadaan hatinya dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak seseorang tadi dia kena mengambil salah satu. Apa dia mengambil salah satu? Yakni antara lalai dengan taat, pergi pada taat, tinggalkan kelalaian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah tidak akan berhimpun benda lawanan tadi. Benda yang berlawanan tadi, macam orang kata mau syurga tapi tidak mau amal, tidak mungkin begitu. Lalu dikatakan bahawa tiada dapat berhimpun kerana bahawasanya himpunan antara dua lawanan itu muhakkun, seperti yang berhimpun gerak dan diam, itu mustahil. Mana boleh maknanya berhimpun gerak dan diam. Begitulah, mana boleh berhimpun hati kita lalai dengan hati bercahaya. Tak boleh berhimpun hati lalai dengan hati yang bercahaya. Mana boleh kita berhimpun dekat dengan Allah dalam keadaan maksiat. Tidak boleh. Maknanya begitulah, kita kena memahami bahawa kehidupan kita ini, kita kena mata hati kita, perjalanan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan terang dan kelam, begitu juga dengan cerah dan gelap tidak akan berhimpun. Begitulah kita. Hati kita ini kalau gelap, kita kena cari jalan supaya hati kita bercahaya. Maknanya, maka tidak akan berhimpun antara gelap dan terang. Maka adalah bercahaya hati itu dengan nur iman, bercahaya hati dengan cahaya iman, dengan cahaya iman. Sebab itu dalam diri kita ini ada iman, ada nafsu. Begitulah diri kita. Ada kala kita ini datang iman dalam diri kita, keimanan kuat hari itu, maka rajinlah kita bertaubat kepada Allah, beribadat kepada Allah. Boleh jadi hari itu kita rajin baca Quran, boleh jadi hari itu kita pun berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi besok lusa pula datang maksiat pula, hati lalai, lalai pula kepada Allah Taala. Maka begitulah kehidupan kita ini, kadang-kadang taat, kadang-kadang lalai, kadang-kadang taat, kadang-kadang lalai. Inilah yang berlakunya. Jadi bagi kerana apa? Kerana hati kita tidak tunduk kepada Allah. Sesiapa yang berjaya menundukkan akan nafsunya sehingga hatinya benar-benar cahaya kepada Allah Ta'ala, maka bulan yang bercahaya itu tidak akan digelapkan lagi. Maknanya keadaan gelap, bulan itu memang bercahaya. Maknanya, tetapi apabila cahaya tadi kamu ini hilangkan cahaya dengan apa? Kalau bulan hilang dengan malam, maknanya hilang dengan siang, tetapi hilangkan cahaya itu dengan maksiat menyebabkan gelap hati tadi. Baik, lalu dikatakan bahawa iaitu berlawanan bagi kelam. Maknanya cahaya itu lawan daripada gelap yang diperintahkan atasmu daripada cenderungnya kepada akhir. Maknanya apa? Maknanya cahaya hati kamu ini adalah dengan sebab bercahaya kerana kamu boleh menghilangkan arya di dalam hati. Apa makna arya? Yakni sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala di dalam hati kamu tadi, dan berjabatnya atasnya. Dan begitu juga maknanya kelam ini maknanya hati yang gelap itu adalah hati yang cenderung kepada selain pada Allah dan berpegang dengan selain daripada Allah Ta'ala. Itulah yang kita tidak mahu. Kerana apa? Kerana bila kita mengingati lain pada Allah, bermakna kita lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah itulah membawa kepada kegelapan hati. Maka kegelapan hati tadi membawa kepada jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka disebut dan yang demikian telah tersebut itu berlawanan atasnya. Begitulah berlawanan. Mana boleh salah seorang itu boleh jadi dia jadi orang taat, boleh jadi dia jadi orang ahli maksiat. Begitu, tidak terhimpun taat dan maksiat dalam waktu yang sama. Maka jalan yang kita ketahui dahulu kita telah bicara ialah jalan tafakur. Duduklah para jamaah bertafakur, mengingatkan akan amal-amal kita yang lalai. Ini tafakur yang awal. Kita ingat dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita. Kalau boleh ingatan itu sampai datang penyesalan.
Datang sampai penyesalan, menangis di situ, memberitahu kalaulah kamu bertafakur menyebabkan kamu menangis menyesal, itu bermakna tafakur itu memberi manfaat kepada hati kamu. Maka hati ini lalai. Banyak orang kata lalai, saya ni dah lara, ustaz katanya, saya ni dah lara, ni dah lupa pada Allah Ta'ala. Kenapa hati orang itu lalai? Kenapa hati seorang itu lalai? Kenapa hati kita lalai kepada Allah? Kerana kita kurang bertafakur. Kurang bertafakur. Para jemaah, amalan tafakur ini lebih afdal daripada amalan ibadat jasmaniyah, ibadat zahir. Kerana apa? Kerana amalan tafakur ini boleh jadi kamu bertafakur 1 jam, boleh membawa kamu takut kepada Allah. Ada orang maknanya kalau dia belajar 10 tahun dengan kuliah, kadang-kadang tak mari takut lagi kepada Allah. Tetapi cuba dia bertafakur. Tafakur boleh jadi 1 jam saja dia bertafakur, lalu rasa takut kepada Allah. Bila dia bertafakur, ingat kepada dosa-dosa, rasa menyesal dan seumpamanya. Jadi kurangnya seseorang itu bertafakur, mengingatkan kepada Allah Ta'ala, menyebabkan hati kita lalai. Ingat, hati kita ini maknanya sesuatu yang menjadi pandangan. Pandangan umpama pemata yang menjadi pandangan. Maknanya pandangan 2 orang. Satu kalau lalai, maknanya dia akan ambil. Kalau lalai saja, hati kita akan diambil. Diambil oleh apa? Akan diambil oleh nafsu dan syaitan kalau hati kita lalai. Maknanya. Lalu dikatakan lagi pada matan yang baru pula, dia kata al-kaunu kulluhu zulmatun. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Sesungguhnya alam ini membawa kepada kegelapan. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Bermula kaun ini ialah alam. Alam ini itu sekiranya kelam, sekiranya membawa pada gelap. Apa maksudnya? Maksudnya para jamaah, kadang-kadang kita melihat alam tapi hati kita gelap. Kenapa? Kerana kita hanya melihat alam yang diciptakan oleh Allah, tetapi kita lupa kepada yang mencipta itu alam. Yang mencipta alam itu. Maka orang melihat alam semata-mata membawa kepada hatinya gelap. Sehinggalah dia ini didatangkan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bermula kaun ini, alam ini sekaliannya kelam dan hanya senya menerang akan dia zuhur, yakni zahir hak Allah Ta'ala dalamnya. Maka yang alam ini gelap sebenarnya, yang membawa cahaya kepada alam ini adanya cahaya Allah, yakni Allah lah yang memberi cahaya. Dari segi zahir ialah dunia ini gelap, tapi yang jadi cerah kerana Allah Ta'ala datangkan matahari bulan. Dia ada matahari, ada bulan, barulah bercahaya. Itu zahirnya. Tapi nak bagi tahu, antaranya maksudnya adalah jangan sampai kamu melihat alam. Kamu melihat alam tetapi kamu tidak berfikir tentang di sebalik alam itu siapakah yang menciptakannya. Setelah kamu memikirkan alam itu ada penciptanya, ya Allah, hebatnya gunung diciptakan oleh Allah. Hebatnya gunung, kejadian gunung. Hebatnya kejadian air laut yang indah. Hebatnya kejadian pulau-pulau, sungai-sungai dan seumpamanya. Sehingga kamu memikirkan bahawa di sebalik alam itu ada penciptanya. Sehingga kamu mengetahui bahawa yang mencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam alam itu, sesiapa yang melihat alam tetapi tidak sampai kepada Allah, alam itulah yang membawa kegelapan. Dia terhijab dengan alam itu. Dia terhijab dengan keindahan alam. Kadang-kadang begitu. Kita ni umpama duduk dalam satu pulau lah. Duduk dalam satu pulau. Tujuan kita duduk di pulau itu ialah untuk mencari bekalan.
Tetapi kenapa tak cari bekalan? Kerana melihat keindahan pulau. Bila melihat keindahan pulau, terhijab dia, terlupa dia bahawa pulau ini untuk cari bekalan. Maka demikianlah keadaan kita hari ini. Kadang-kadang dengan sebab alam itu menyebabkan bahawa kita semua ini terhijab, terlupa memandang kepada yang mencipta alam itu. Baik, maka dikatakan bahawa yang menerangkan inilah zahir hak Allah Ta'ala, yakni yang menerangkan alam itu yakni Allah, yakni Adam itu zulman, semuanya tiada sebenarnya, yang ada itu Allah, semuanya membawa pada kegelapan. Nah, dan wujud nur, maka alam itu dengan nazar kepada zatnya, dengan nazar kepada zatnya sekaliannya zulma. Baik, kenapa alam ini sebenarnya gelap? Alam ini gelap, tetapi apabila saja dengan alam ini maknanya kita hanya memandang kepada alam ini, akhirnya tidak memandang kepada Allah. Itulah yang membawa kepada kegelapan hati. Maksudnya alam maya ini, segala makhluk sekaliannya pada hakikatnya merupakan gelap gelita. Gelap gelita, tidak ada sinar cahaya yang dapat memberi petunjuk kepada sesuatu. Maka orang pun tengok gunung lah, orang tengok bukit lah. Maknanya, maka sebenarnya pandangan orang tadi hanya melihat kepada alam semata-mata dengan mata zahir, menyebabkan hatinya tertutup. Maka oleh kerana itu, lihatlah alam ini dengan pandangan mata hati. Dari mana pandangan mata hati? Daripada nur Allah, daripada cahaya Allah. Apabila hati kamu bercahaya, maka ketika itu kamu memandang dengan pandangan mata hati. Tetapi kalau kamu melihat dunia dengan pandangan mata zahir, memang membawa kepada gelap hati. Maknanya jangan dalam sangat nanti pening. Okey, baik, beginilah Ustaz masukkan. Kamu melihat alam. Apa tengok alam? Kamu melihat bukit, gunung, ganang. Jadi bila kamu melihat bukit, gunung, ganang tadi, ketika mana kamu melihat gunung ganang, kamu hanya mengatakan gunung itu indah, alam itu indah. Dan ketika itu kamu lupa, tidak mengingatkan kepada Allah. Oleh kerana kamu tidak mengingat Allah ketika mana melihat alam, bermakna hati kamu gelap. Begitu. Begitu maknanya. Jadi macam mana? Basirah ni pandangan mata hati. Jadi macam mana supaya pandangan yang kamu lihat tadi, kamu melihat dengan pandangan mata hati? Pastikan alam yang kamu lihat itu dengan pandangan cahaya Allah. Jangan dengan pandangan cahaya mata zahir ini, dengan pandangan cahaya Allah. Kalau ditanya bagaimana, maknanya lihatlah kepada firman Allah. Apa firman Allah Ta'ala itu? Firman Allah Ta'ala itu banyak, antaranya allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maknanya itu jawapan tepat sekali ya. Banyakkan zikrullah. Okey, apa maksudnya? Dia kata apa dia? Dia mengatakan bahawa allazina yazkurunallah, orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala, berdiri, duduk, baring, dan dia itu berzikir kepada Allah Ta'ala, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan dia bertafakkur dengan apa yang dijadikan oleh apa yang ada pada langit dan bumi. Maka kalau antum tidak berzikir, contohnya kalau kita tidak berzikir, kita akan melihat alam, kita akan melihat daripada dia panggil kesan kejadian Allah. Kita akan melihat kesan-kesan Allah Ta'ala ini secara zahir. Kalau antum tidak berzikir, kita tengok sungai, tengok laut, kita kata indah laut tadi. Cuba antum berzikir, nanti bila tengok laut, dan akan ingat, laut itu Allah lah yang mencipta. Itu maknanya.
Jadi alam ini gelap. Kenapa? Kerana antum melihat alam, lupa kepada Allah yang mencipta alam ini. Sebab itu orang-orang soleh, kalau dia tengok gunung, ganang, hatinya itu akan tetap teringat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa sehingga orang itu melihat Allah, sehingga dia melihat Allah. Baik. Saya kata contoh apa? Ini apa? Mic. Ini mic di tangan saya ni, mic. Okey, contohkan kita ini melihat benda ini dengan semata-mata mic saja. Ini contohnya mic. Contohnya mic. Jadi kalau kita tanya orang itu akan melihat. Orang yang pertama dia melihat ini mic. Mic, mikrofon kecil, ini mic. Cuba tengok orang yang kedua, ahli zikir. Ini orang syariat, ini mic saja. Tapi orang yang sampai pada tariqah, amal zikir, dia akan melihat apa? Dia akan melihat ini ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah Ta'ala. Dia nampak Allah. Kemudian orang itu berzikir lagi. Berzikir kedalaman hati dia. Hati dia melihat. Ini bukan mic lagi, dia tak kata mic. Dia kata ini ilmu Allah. Dia nampak dengan ilmu Allah Ta'ala. Maka ketika itu dia sudah melihat akan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu tidak ada dalam hati, untuk dapat macam itu jalannya tafakur. Untuk dapat jalan supaya melihat itu akan cahaya Allah Ta'ala, maka jalannya adalah jalan tafakur. Maka dikatakan bahawa sehingga hamba-hamba Allah Ta'ala itu akan melihat dengan mata hati. Melihat dengan mata hati, maknanya bila dia melihat dengan mata hati, maka dia kata semuanya tidak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Lalu dia lihat sebenarnya nasi tidak mengenyangkan, tetapi yang mengenyangkan itu Allah. Pisau tidak memotong, tetapi yang beri pisau itu memotong bukan pisau, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di ketika itu dia melihat kepada sebab dan musabbib. Musabbib yakni dia tengok sebab dan melihat kepada Allah yang mendatangkan sebab itu. InsyaAllah moga-moga antum semua dapat faham. Kerana dia kata apa? Maksud dia begini, maksud dia alam ini membawa kepada kegelapan hati bagi siapa yang melihat alam dengan mata zahir. Tetapi sesiapa yang melihat alam dengan cahaya Allah, dengan melihat di sebalik alam itu ada yang Allah Ta'ala menciptakannya, maka dia dikira melihat dengan pandangan mata hati. Maka melihat dengan pandangan mata hati ini tidak membawa kepada kegelapan. Melihat kepada pandangan mata zahir saja membawa kepada kegelapan. Gelap apa itu? Kegelapan hati kita. Baik, kita tengok lagi maknanya. Maka dia kata Adam itu zulmat, semuanya tiada, semuanya tiada, semuanya hak Allah dan membawa kepada kegelapan, dan wujud nur. Maka yang kita tengok itu alam itu di sebaliknya adanya nur Allah Ta'ala. Maka kaum ini dengan nazar kepada zatnya sekalipun sekaliannya itu zulman, maka memandang kepada pandangan matanya itu membawa kepada kegelapan hati. Kerana bahawasanya Adam semata-mata, tiada semata-mata. Sebenarnya dunia ini, alam yang kita tengok tiada semata-mata, yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan lagi Adam itu kegelapan pada mati yang lepas, dan pada hal yang sekarang, dan pada istiqbal yang akan datang. Kerana ketiadaan istiqlalnya, kemerdekaannya, dan zulmat itu tiada menunjukkan dengan dia, maka lazimlah meninggalkan akan dia. Baik, maknanya seseorang itu apabila dia sudah tidak memandang kepada pandangan cahaya Allah Ta'ala, maka ia duduk dalam keadaan gelap daripada dulu, sekarang dan akan datang.
Orang kata apa, dulu kini selamanya, maka duduk di dalam keadaan kegelapan. Maka oleh itu tinggalkan kamu akan pandangan yang membawa kegelapan ini, bagilah kamu kepada pandangan yang membawa kepada cahaya mata hati kamu, iaitu dengan demikian itu ketiadaan berjabat atas amal dan lainnya. Maka dikatakan bahawa sehingga kamu sudah tidak lagi memandang kepada amal, hanya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita, apabila kita ini bertafakur kepada Allah Taala, pastikan bahawa kita melihat alam itu dengan pandangan mata hati. Jadi cara dia ini mesti jalan tafakur, mesti kena tafakur. Dan ini bermakna apa? Kelah pergi peringkat kepada tafakur yang kedua. Apa tafakur yang pertama? Tafakur yang pertama adalah melihat kepada amal jahat kamu, maksiat-maksiat kamu. Melihat pada maksiat. Maka bila melihat pada maksiat, hati kita mulalah tersentak, hati kita mulalah terbuka, hijab kita mulalah terbuka. Kemudian dalam bicara ini pula, kita membicara al-kaunu, alam ini kullu zulmatun, semuanya gelap belaka, semuanya gelap. Wa innama anarahu zurul haq, akan tetapi sesungguhnya didatangkan cahaya, alam ini didatangkan cahaya dengan cahaya Allah. Jadi ingat, jangan sekadar melihat zahir, tetapi melihat dengan pandangan Allah, dengan pandangan cahaya Allah, yakni di sebaliknya ada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya apa? Maksudnya kamu kena tafakur kepada melihat alam. Maka manusia hanya melihat jadi manusia hanya melihat alam saja, tidak dapat melihat Allah. Artinya alam ni tak terkesan. Dia tengok gunung-gunung lah, tapi orang yang soleh tengok gunung, di sebalik gunungnya ada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila seorang itu melihat kepada alam, maka dia melihat kepada alam, dia mengetahui bahawa alam ini semuanya di dalam kudrat Allah Subhanahu wa taala, di dalam kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu dia tidak lagi memandang yang lain yang berkuasa, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka Allah lah yang mengaturkan alam ini. Siapa yang memberi makan kamu? Allah. Allah yang memberi makan kepada kita. Siapa yang memberi nikmat kita? Allah. Siapa yang mengatur urusan kita? Allah. Siapa yang maknanya menjamin rezeki kita? Allah. Jadi apabila sudah sampai ke dalam memikirkan tentang alam ini, kamu akan jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan arti kata, seseorang tadi hendaklah dia melihat alam tadi dalam sifat Allah. Maknanya apa? Dia melihat alam itu mengingati bahawa semuanya di dalam alam itu ada sifat Allah. Apa sifat Allah itu? Ada kudrat, ada iradat, ada ilmu, ada maknanya ada sama basar dan sebagainya. Satu hari Sayyidina Bilal ibn Rabah datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kelihatan Nabi menangis. Lalu Sayyidina Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan engkau menangis?" Rasulullah memberitahu, Allah Taala turunkan wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah wahyunya? Allah Taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar liayatil liulil albab." Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pada pertukaran malam dan siang, hanya memberi peringatan kepada orang yang mempunyai akal. Jadi tidak sama orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Tidak sama dengan orang yang memandang mata zahir, orang yang memandang mata hati. Orang yang pandang mata zahir, ayatnya sampai di sini saja. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Ini dengan mata zahir. Sesungguhnya matahari itu berjalan di atas paksinya.
Sampai situ saja. Tetapi setelah memandang yang mata hati, maka dia pun mengetahui zalika taqdirul azizil alim. Itulah dia kekuasaan Allah. Maknanya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di situlah maknanya. Lihatlah alam tadi, jangan melihat alam tetapi dalam keadaan hati kamu masih lagi dalam kegelapan. Maknanya jadi dalam keadaan macam itu, para jemaah, sebenarnya kita membicarakan tentang tafakur peringkat kedua. Kemarin kita tafakur tentang mengenai peringkat pertama. Peringkat pertama apa? Peringkat pertama tafakur dosa-dosa, kelalaian. Tetapi peringkat kedua adalah tafakur mengingati tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tengok ayat dia, yang menciptakan langit bumi itu Allah. Maka para jemaah, saya nak tanya kalau kita tengok langit, kalau kita tengok bumi, apa yang kita ingat? Kalau kita tengok langit, kalau kita tengok bumi, kita hanya sekadar tengok langit dan bumi, kita tidak ingat Allah. Itulah maknanya al-kaunu zulmatun. Alam itu menggelapkan hati kamu. Maknanya ja'ala lakum min azwajikum ja'ala lakum min anfusikum azwajikum, dan Allah Ta'ala menjadikan bagi kamu berpasang-pasangan daripada jenis kamu. Allah Ta'ala juga yang menciptakan lelaki perempuan. Allah yang menentukan lelaki dan juga perempuan. Kemudian wa minal an'ami azwaja, dan Allah Ta'ala jadi juga binatang-binatang itu berpasangan, ada betina, ada jantan. Begitu. Yadra'ukum fi, yang makna dengan jalan yang demikian itu lalulah Allah Ta'ala kembangkan daripada pasangan-pasangan lelaki perempuan, binatang jantan betina berkembang. Laisa kamitslihi syai'un, Allah Ta'ala tidak menyamai sesuatu. Wa huwas samiul basir, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Lahu maqalidus samawati wal ard, dan dialah yang maknanya mempunyai kunci langit dan bumi. Kunci langit dan bumi milik Allah Ta'ala. Ya bersutu rizqa liman yasha, Allah Ta'ala memberi rezeki kepada siapa yang dia ketahui, yang dia inginkan. Wa yaqdir, dan Allah Ta'ala membataskan. Innahu bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui di atas segala sesuatu. Jadi para jemaah, perjalanan kita yang kedua, kita bertafakur pula. Selepas kita memikirkan tentang dosa-dosa, kita fikir, ya Allah, Engkau telah jadikan langit bumi. Cuba kita tengok bumi kita ni dengan matahari, perjalanan matahari. Kita tengok dekat cakrawala semua ada pergerakan. Maknanya alam. Kemudian ada pertukaran malam dan siang. Siang dan malam ini sebenarnya siapa yang mengatur? Malam berlaku dengan apa? Dengan hilangnya matahari, datangnya malam, kemudian keluarnya bulan. Maka datangnya siang macam mana? Dengan hilangnya bulan, datangnya matahari. Maka bila memikirkan tentang alam ini, maknanya akan membawa kepada hati kamu ingat Allah. Maka di sinilah mendatangkan cahaya hati kamu. Tapi malangnya kebanyakan kita hanya memandang alam. Sesiapa yang sekadar hanya memandang alam, inilah yang dimasukkan al-kaunu zulmatun. Alam itu membawa gelap bagi kamu. Sebab kamu tengok alam, kamu lupa kepada yang mencipta alam. Begitu. Baik. Kata Syekh Hijazi radhiyallahu anhu, maka kaun ini, alam ini, kaun ini iaitu amrun wujudi, satu perkara yang Allah Ta'ala wujud. Allah Ta'ala wujudkan dia, dan ada pun keadaannya zulman, keadaannya membawa kepada kegelapan. Alam ini Allah Ta'ala wujudkan, keadaannya gelap. Macam mana kita boleh tengok macam mana kita boleh tengok adanya pokok gunung ganang? Sebab ada cahaya.
Adanya cahaya. Begitulah. Kalau kamu tengok alam, tapi kamu tak nampak Allah. Sebab apa? Sebab di dalam hati tidak ada cahaya Allah. Maka tengoklah alam dengan cahaya Allah. Cahaya Allah di dalam hati kamu. Hidupkan hati dengan banyak ibadah kepada Allah. Bermula alam ini dua bahagi. Ada kalanya zahir yang hissi. Ada yang zahir yang dapat dikesan oleh panca indera, dan ada kalanya batin yang maknawi. Ada yang dalam batin, maknanya batin yang berbentuk maknawi. Batin yang dipahami dari segi makna sahaja. Baik, kita tengok. Jadi dan keduanya itu, apabila engkau nazar, yakni memandang kepadanya daripada sekira-kira zatnya, maka jadilah zulmat. Benda itu, alam yang zahir tadi, alam zahir gunung kadang, tapi kalau kamu tengok semata-mata gunung, semata-mata alam itu, itulah yang menggelapkan hati kamu. Kalau kamu melihat, kalaulah seseorang itu melihat alam, melihat gunung ganang, hanya sekadar gunung ganang, apa beza dengan orang tak beriman? Apa beza dengan orang yang tidak beriman kepada Allah? Dia tengok alam juga, dia tengok gunung lah. Maka bezanya orang yang beriman, adanya pandangan yang kedua. Apa pandangan yang kedua? Pandangan mata hati. Pandangan mata hati. Maka katanya, kalaulah kamu tengok semata-mata sekira-kira hanya zatnya, semata-mata zat dia, tengok gunung semata-mata gunung, tengok bukit semata-mata bukit, maka jadilah ia zulmat, jadilah dia itu kegelapan, dan terhijablah engkau, terhijab, tertutup, terdinding yang engkau daripada mukawin itu Allah. Terhijablah kamu daripada Allah yang mencipta alam. Begitulah. Kadang-kadang orang kafir ni hebat. Dia buat kajian. Dia pergi kat gunung berapi, dia buat kajian gunung berapi. Dia pergi dekat hutan, dia buat kajian hutan. Tetapi malangnya orang kafir itu, dia buat kajian yang begitu hebat, dia lupa siapa yang menjadikan yang apa yang dia kaji. Dia kaji gunung berapi, dia lupa gunung berapi Allah yang mencipta. Dia mengkaji tentang binatang-binatang, dia lupa binatang itu Allah yang menciptakan. Maka gelaplah orang tadi, tak nampak Allah. Maka demikianlah kita bila melihat alam, tak nampak kepada Allah. Jadi hari ini bertafakurlah kita. Bertafakurlah kita melihat akan alam, memikirkan tentang alam, sehingga kita dapat merasakan kebesaran Allah. Sudah rasa kebesaran Allah, itu bermakna hati kamu bercahaya. Cahaya daripada mana? Cahaya daripada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan apabila engkau nazar kepadanya dengan ain fikir, tetapi kalau kamu tengok lalu dengan berfikir, dengan pandangan yang membawa kepada memikirkan, dan engkau lihat zahirnya kudrat Tuhanmu di dalamnya. Setelah kamu tengok, ya Allah, gunung tadi itu daripada mana? Itu daripada kudrat Allah Ta'ala. Kudrat Allah Ta'ala dengan izzahnya, dengan kemuliaannya, dengan azamahnya, dengan keagungannya, dan dengan kudratnya. Maka jadilah cermin bagimu, barulah hati kamu bagaikan cermin. Barulah hati kamu bagaikan cermin. Barulah gitu kita tengok gunung ganang tu, barulah kita tengok dengan berfikir. Jadi macam mana berfikir? Berfikir dengan berzikir. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Setelah kamu berzikir, duduk baring tu, baru kamu dapat memikirkan tentang kejadian alam. Tetapi kalau kamu tak sebut nama Allah, tak sebut nama Allah, bagaimana kamu akan dapat melihat alam sedangkan kamu tidak menyebut nama Allah, sedangkan yang mencipta alam itu Allah. Maknanya ada orang larang kata tak boleh zikir Allah. Ada kata gitu tak boleh zikir Allah. Itu ikut pandai dia lah, ikut dia faham dia. Tapi sebenarnya allazina yazkurunallah, mereka yang menyebut nama Allah. Tak kira lah.
Sama ada Allah saja, la ilaha illallah, Allahu akbar, maknanya dan seumpamanya, maka dikatakan dengan menyebut nama Allah Ta'ala ini sambil kamu menyebut, sambil kamu bertafakur, sambil kamu memikirkan tentang Allah Ta'ala, maka di situ mendatangkan cahaya di dalam hati. Makna cahaya di dalam hati. Dan engkau lihatlah dalamnya segala asal, maka kamu ditengok di dalam pandangan kamu tu ada kesan-kesan ciptaan Allah Ta'ala. Ini semua ni Allah Ta'ala cipta gunung ganang tu, ini kesan ciptaan keagungan Allah, kesan daripada kudrat Allah, kudrat iradat Allah. Dan apabila engkau lihat asalnya, maka hilanglah zulmat. Setelah kamu melihat kepada kesan-kesan ciptaan Allah, kesan-kesan daripada sifat Allah, barulah hilang kegelapan hati. Barulah hilang kegelapan hati, iaitu yang terhijab, yang tebal. Dengan teranglah segala anwar, barulah terang cahaya hati kamu, memandang dengan pandangan Allah. Memandang dengan pandangan Allah. Kalau tidak saja kita tengok gunung ganang, kita tengok bukit, kita pun berhenti ambil gambar, selfie, masuk Facebook, itu saja. Apa manfaatnya? Ada manfaat pun. Tapi kalau kita tengok gunung ganang, alam, mari teringat Allah Ta'ala yang maha besar, Allah Ta'ala yang maha besar, rasa keagungan. Kita memikirkan tentang ciptaan Allah, bermakna yang memandang itu bukan pandangan zahir. Satu lagi yang memandang itulah pandangan mata hati. Sesiapa yang melihat zahir semata-mata, gelaplah dia, duduk dalam kegelapan. Faman ra'a kaunu walam yashhad fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar. Maka barang siapa melihat kepada kaum alam ini, padahal tiada dipandangnya hak Allah Ta'ala dalamnya. Dia tengok dah alam ini, tapi tak tengok di dalamnya ada Allah. Apa makna di dalamnya ada Allah? Dia tidak melihat bahawa di sebalik alam itu ciptaan Allah Ta'ala. Maknanya tiada dipandang hak Allah Ta'ala dalamnya, atau kepadanya, atau dahulunya, atau kemudiannya, maka senyata telah menegak akan dia ketiadaan pandang demikian itu akan wujud anwar. Kalau begitulah kamu tengok, sekadar-kadar kamu tengok gunung, ganang dan sebagainya, maka memang tertegahlah kamu daripada memandang, ataupun tertegah daripada kamu cahaya yang boleh memandang Allah, menegahkan kamu daripada mendapat cahaya Allah. Mendapat cahaya Allah. Kenapa? Kerana hanya melihat alam semata-mata. Masya Allah. Lihatlah di sebalik alam itu adalah Allah yang mencipta. Baik. Lalu dikatakan lagi, ketiadaan pandang demikian itu akan wujud anwar yang membuka daripada hakikat anwar. Maka kerana kamu hanya memandang semata-mata, maka hati kamu akan tertutup. Kerana apa? Kerana pandangan kamu itu hanya memandang kepada zahir yang semata-mata. Mata hati kamu tidak hidup. Maka dalam keadaan itu duduklah kamu dalam kegelapan. Oleh kerana itu, pandanganlah kamu dengan pandangan fikir, ainul fikir, pandangan sambil memandang, sambil memikir, kemudian sambil berzikir, maka membawa kepada wujudnya cahaya di dalam hati. Allah datangkan cahaya dalam hati tadi setelah kamu memandang tadi dengan pandangan mata hati. Oleh kerana itu, jawapannya, banyakkan berzikir kepada Allah Ta'ala sambil bertafakur kepada Allah. Maka membuka daripada hakikat anwar, sehingga Allah Ta'ala buka akan maknanya kebenaran Allah Ta'ala melalui cahaya dia. Oleh kerana itu, zikirlah kamu sebanyak-banyaknya, dan ketika mana kamu melihat kepada alam itu, sehinggalah kamu dapat merasakan di dalamnya ada Allah. Barang siapa melihat ia akan alam yang dan melihat ia akan kau, yakni alam, dan tiada memandang ia Allah Ta'ala di dalam kau, tengok semata-mata tidak memandang Allah di dalam alam tadi,
iaitu menjadikan, iaitu Allah yang menjadikan dan yang memerintahkan, Allah yang memerintahkan, hingga diketahui segala fi'ilnya itu adalah af'al Allah, sehinggalah dia dapat mengetahui perbuatannya di dalam semuanya perbuatan Allah, maka tiada sahlah ia. Selagi mana kamu tidak memandang Allah yang menjadikan, Allah yang memerintahkan, Allah yang menentukan kamu, maka tiada sahlah daripadanya, maka tiada sah daripadanya berjabat ia segala fi'ilnya, dan kepadanya yang mendirikan pada yang wajib dan yang atasnya mengasih, sehingga ghalib ia kepada segala bahagiannya di dalam hak Allah Ta'ala. Maka kamu tidak akan dapat berdampingan dengan Allah, bersama dengan Allah Ta'ala di dalam apa yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Dalam keadaan macam itu, hendaklah kamu ini memandang kepada Allah. Kalau tidak, dapat segala apa-apa yang Allah Ta'ala beri nikmat, tak lihat kepada Allah Ta'ala. Dia bahawa yang ghalibnya biasanya kalau orang itu memandangnya pandangan mata hati, maka mewajibkan ia bersyukur dengan nikmat Allah, membawa kepada bersyukur kepada nikmat Allah. Di dalam segala hak Tuhannya, pada halnya bersyukur dan ubudiyah dia baginya, dalam keadaan dia benar-benar ubudiyah, dalam keadaan benar-benar dia ini bersyukur pada Allah. Maka jamaah sekalian, di antara sebab kita tidak merasa takut di dalam hati kita, setelah kita belajar, setelah kita beramal, tetapi kita tidak datang rasa takut kepada Allah, antara sebab ialah yang paling utama ataupun sebab yang utama adalah orang itu beribadat tetapi meninggalkan amalan tafakur kepada Allah. Bila dia meninggalkan amalan tafakur kepada Allah Ta'ala ini, maknanya disitulah dia terhijab dengan Allah. Maka selagi mana jadilah dia beribadat tanpa memandang Allah, sebab dia tidak bertafakur, tidak membuka pintu hati dia. Kerana tafakur ini membuka pintu hati, supaya hati itu ingat kepada Allah Ta'ala. Maknanya begitu juga orang yang berzikir. Kalau dia sekadar zikir Allah, 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 dia berzikir la ilaha illallah, dalam waktu yang sama dia tidak bertafakur kepada Allah Ta'ala, zikirnya itu tidak mampu membuka, ataupun boleh buka tetapi melalui jalan yang agak lambat untuk membuka mata hati dia. Maka ulama sufi meletakkan bahawa amalan tafakur ini amalan yang boleh membawa terbukanya mata hati. Yang selama ini mata hati kita tertutup. Tertutup dengan apa? Mata hati kita tertutup dengan alam. Baik, kita tengok keadaan-keadaan manusia ini. Maknanya yang memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada manusia yang pertama hanya melihat alam semata-mata. Dia tidak dapat melihat Allah, Allah yang mencipta. Jadi melihat alam tidak memberi kesan ke dalam hati. Satu. Yang kedua, ada manusia dia melihat alam, melihat alam, tetapi dalam waktu yang sama dia melihat Allah. Dia melihat Allah. Jadi dikatakan bahawa dia melihat bahawa alam ini dicipta oleh Allah, semuanya dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang macam ini dia membawa kepada bersyukur kepada Allah, sentiasa mengingati Allah, dan diberi juga rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian yang ketiga, manusia melihat alam, tetapi sebelumnya telah melihat Allah. Maknanya apa? Yang ketiga dia melihat Allah baru melihat alam. Macam mana? Dia pergi yang kedua. Yang pertama tengok alam, tidak melihat Allah. Comel gunung ini, indah bukit, cantik laut, itu je. Tak ingat pada Allah. Maka dia pun kata indah sungguh laut. Yang kedua, di dalam alam itu melihat alam dulu baru melihat Allah. Di dalam alam itu adanya Allah. Dia pun tengok, oh cantik sungguh laut itu ciptaan Allah, baru sebut nama Allah. Ini siapa? Ini orang yang sudah lalu proses zikir. Zikir dengan lidah. Bila zikir dengan lidah itu masuk dalam hati, bila masuk dalam hati, dia pun tengok alam.
Dia kata apa? Dia kata Allah Maha berkuasa, Allah Maha hebat mencipta laut, mencipta alam. Bermakna apa? Bermakna dia melihat Allah terlebih dahulu, baru dia melihat kepada alam. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga, kedalaman orang tadi. Yang keempat, dia hanya melihat Allah, tidak lagi lihat kepada alam. Dia tengok saja gunung Gana pun dia nampak Allah. Semuanya Allah. Yakni dia sudah tenggelam dengan sifat Allah. Orang yang duduk tenggelam di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Taala berfirman, "Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida." Katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi. Maknanya antara aku dan antara kamu. Ini kata, ini dalilnya. Qul kafa billah baini wa bainakum syahida. Katakan wahai Muhammad, cukuplah dengan Allah bagi di antara aku di antara kamu sebagai penyaksian. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Allah Taala mengetahui apa yang ada di langit dan bumi. Walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Dan mereka yang beriman itu maknanya dia mengetahui segala apa yang ada di langit dan mereka percaya apa yang batil, apa yang mereka percaya kepada perkara yang salah ataupun mereka ingkar dengan Allah, maka mereka itu adalah orang yang rugi. Maka para jemaah sekalian, 4 golongan ini kita kena lalu tingkatan satu persatu. Tingkatan pertama, mungkin kita ini lalai, maka kita tengok gunung Ganang, oh itu gunung Ganang. Oh, kenapa tak sebut nama Allah? Jawabnya, kamu tidak berzikir. Lalukan proses pembersihan hati melalui guru yang musyrik ataupun melalui jalan uzlah dan tafakur. Maka ataupun dengan guru musyrik, bersuhbah dengan guru musyrik, lepas tu dia pun mengajar kita, kita pun berzikir, dia pun memberi ilmu kepada kita, dia mementabiah kita. Pergilah peringkat yang kedua, kita pun tengok alam, lalu kita berkata, oh indah sungguh lautan ini, Allah yang mencipta. Peringkat yang kedua, zikir lagi. Orang yang sudah banyak berzikir, dia akan bercakap begini. Dia cakap macam mana? Allah Maha berkuasa, Maha hebat, dia telah mencipta langit. Maknanya tidak mencipta bumi. Dia melihat Allah Ta'ala. Zikir lagi. Ditabiah oleh Allah Ta'ala. Lalu dia pun melihat alam. Dia kata Allah. Dia sebut Allah. Maknanya dia tengok alam, maka hatinya ingat Allah. Maka dia tengok saja alam, dia akan sebut Allah. Tengok dia gunung, Allah. Semuanya Allah. Ini orang yang telah tenggelam dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah maksudnya, kamu tengok alam, kamu tidak ingat Allah, maka membawa kepada kegelapan hati kamu. Moga-moga Allah Ta'ala beri kepahaman kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga apa yang kita bicara pada malam ini mendatangkan hati kita ingat kepada Allah Ta'ala. Kepada para jemaah, minta maaf, kenyataan matan ini agak dalam sedikit pada matan-matan yang terdahulu. Namun Ustaz mengharapkan antum boleh faham dengan apa yang Ustaz cakap. Ustaz bukan orang yang alim, bukan orang yang saleh. Kalau ada benda yang tidak faham, rujuk kepada orang yang alim, orang yang lebih alim. Moga-moga dapat memberi manfaat. InsyaAllah, teruskan berzikir, teruskan berselawat kepada Nabi 300 hari, 300. Teruskan berselawat kepada Nabi, teruskan berzikir, teruskan berdoa, teruskan dengan ibadat-ibadat kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah nanti hati antum dibuka oleh Allah Ta'ala. Hati saya, hati kamu semua dibuka oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah lepas pada ini tidak melihat alam kecuali mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan kepada para jemaah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa malam besok pula, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita sambung malam besok pula kalau diizinkan oleh Allah. Jadi sekadar ini saja disampaikan, minta maaf di atas segala kekurangan. InsyaAllah apa pun Ustaz gembira berjumpa dengan antum semua yang setia dengan Ustaz. Dan sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.